Polis Sabah akan meneliti dan menjalankan siasatan lanjut sekiranya menerima laporan berhubung penyebaran gambar lembaran kertas yang didakwa mengandungi tulisan tangan Zahra Khairina Mahathir di media sosial. Ketika dihubungi RTM, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata prosiding inquest berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Coroner dan sebarang laporan yang diterima akan diteliti terlebih dahulu sebelum tindakan diambil. Terdahulu, satu akaun Facebook dikesan menyebarkan gambar yang didakwa bahan bukti dalam kes tersebut. Polis turut mengingatkan pengguna media sosial agar lebih bertanggungjawab dan tidak menyebarkan sebarang kandungan yang boleh menjejaskan prosiding inquest. Dalam perkembangan lain, siasatan terhadap kes ugutan ke atas pakar patologi Hospital Queen Elizabeth, Dr. Jessie Hugh, masih diteruskan termasuk beberapa laporan berkaitan inquest yang diterima baru-baru ini. Jabatan Pertanian Sabah telah melaksanakan 96.35% daripada 21 inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 1.0. Ia merangkumi dasar, penyelidikan, pembangunan tanaman dan modal insan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pencapaian utama termasuk pewujudan enakmen Baja Pertanian yang diluluskan Mei lalu. Selain penghasilan varieti baharu nanas SVS, durian Sabah Big Thorn, padi wangi Kinabalu dan parai tindal. Makmal residu racun perosak di Pusat Penyelidikan Pertanian Tuaran turut meraih pengiktirafan skim akreditasi Makmal Malaysia meningkatkan keyakinan terhadap kualiti analisis jabatan berkenaan. Program pembangunan tanaman seperti Taman Kekal Pengeluaran Makanan, Projek Coffee House dan Cafe Coffee Life di Nabawan serta Tapioca House dan Tapioca Cafe di Semporna diyakini mampu membantu masyarakat tani meningkatkan hasil dan memasarkan produk hiliran. Demikian ucapan Datuk Jeffrey sempena Majlis Perasmian Mesyuarat Tahunan Jabatan Pertanian Sabah kali ke-43 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan pembantunya Datuk Peto Galim. Kerajaan Madani terus komited memperkasa pekebun kecil sawit persendirian di Sabah dengan menyalurkan lebih 2 juta ringgit peruntukan di daerah Pitas. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Chan Fung Hin berkata, ia bagi memperkukuh penyertaan pekebun kecil dalam rantaian minyak sawit mampan. Beliau berucap merasmikan program pemantapan pensijilan minyak sawit mampan MSPO di Pitas. Dalam majlis ini, cek curah lebih RM713,000 disampaikan kepada 8 penerima di bawah skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 melibatkan keluasan tanam semula sebanyak 39.63 hektar. Tiada struktur rumah penduduk yang akan diroboh bagi pelaksanaan skop tambahan projek Lebuhraya Pen Borneo di Kampung Kolopis, Penampang. Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict berharap perkara itu dapat memberi ketenangan kepada penduduk terlibat. Beliau menyatakan perkara itu selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Kerja Raya, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya di Ibu Negeri. Turut serta dalam kunjungan ini beberapa wakil penduduk Kampung Kolopis. Kunjungan membincangkan skop kerja tambahan projek Lebuhraya iaitu pembinaan pembetung kotak bagi laluan kenderaan ringan yang mencetuskan pelbagai reaksi penduduk. Hari ini, Jabatan Kerja Raya JKR bersama jabatan serta pihak berkepentingan akan turun padang di Kampung Kolopis bagi membuat penandaan rizab Lebuhraya, jalan dan kawasan sebenar yang terlibat dalam projek tersebut. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi menghargai kerjasama JKR dalam menangani isu berkenaan. Jeti Pelancong Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mula beroperasi bulan ini. Fasiliti baru itu menjadi pintu masuk utama ke pulau-pulau dalam Taman Tunku Abdul Rahman.
Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitahi yakin kemudahan yang lebih selesa dan selamat ini akan memperkukuh kedudukan Kota Kinabalu sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Tarikh beroperasi oleh kerana OC sudah ada dan juga perbincangan dengan DBKK Holding dan syarikat-syarikat ni sebenarnya sudah 3-4 kali sudah. Diorang buat simulation macam mana supaya tidak berlaku kesesakan dan juga ia berjalan dengan baik. Kalau boleh mereka dapat mulakan dalam bulan ini juga. Beliau ditemui dalam majlis pra-pelancaran jeti operasi bot pelancong DBKK di Kota Kinabalu. Syarikat pengusaha bot yang berdaftar di jeti ini secara automatik menjadi ahli Smart City Friends, seterusnya memudahkan DBKK memantau tahap kebersihan laut agar sentiasa terjaga. Sempena majlis ini, turut berlangsung majlis menandatangani surat lantikan ejen pemungut hutang bagi DBKK Holdings Sendirian Berhad. Ia bagi memperkukuh tadbir urus kewangan syarikat agar lebih sistematik, telus dan berdaya saing, sekaligus menyokong pelaksanaan projek strategik termasuk pembangunan jeti berkenaan. 4 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Binuang 1 Jalan Tunku, Lahad Datu petang semalam. Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu menerima panggilan kecemasan itu kira-kira 2.59 petang. Ketuanya Samsoa Rashid dalam kenyataan memberitahu 16 anggota bersama 3 jentera digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 11 kilometer. Sebaik tiba, pasukan bomba mendapati sebuah rumah terbakar sepenuhnya dan merebak ke 3 buah rumah berhampiran. Operasi pemadaman menggunakan sumber air dari jentera dan perigi. Setelah memastikan api padam sepenuhnya dan tiada bahaya lain di lokasi, operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 4.45 petang. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Operasi turut dibantu anggota polis dari IPD Lahad Datu dan 3 anggota Sabah Electricity. Sungai bukan sekadar aliran air bagi kampung Salinata Nabawan. Ia adalah nadi kehidupan penduduk yang bergantung kepada bot sebagai perhubungan utama ke pasar, sekolah dan pusat kesihatan. Duli Simon ada perkongsiannya. Bagi sesetengah keluarga, bot lebih daripada sekadar pengangkutan, ia sumber rezeki, penampung hidup. Memang bersyukurlah. Dan begitu ini bagi menampung keperluan serba sedikitlah untuk menampung selain daripada menorehgata dan dia boleh menampung serba sedikit anak bini lah. Kalau ada orang datang sini, jadi kami ada pendapatan lah. Ya. Kalau tiada lah. Harap-harap ada pelancong datang lagi lah. Perkhidmatan bot kini membuka peluang baharu. Selain mengangkut hasil hutan, ia membawa pelancong menyusuri Sungai Hijau menuju Taas Tininting, permata tersembunyi pendalaman Nabawan. Pengalaman menaiki bot ibarat perjalanan menyelusuri alam tropika, air yang tenang, alunan enjin dan senyuman komuniti Murut yang menyambut tetamu. Sebagai orang tua yang mewarisi kawasan ini daripada nenek moyang kami dahulu, dengan adanya Taas Tininting ini sebenarnya niat kami supaya pelancongan dapat diadakan di sini. Dan apabila aktiviti pelancongan ini wujud di Taas Tininting ini, kami berharap anak-anak muda kami tidak lagi keluar di tempat lain untuk cari kerja. Apa yang ada di Taas Tininting ini merupakan salah satu aktiviti ekonomi yang kita sangat harapkan untuk di peringkat akar umbi dan komuniti. Mereka melaksanakan aktiviti pelancongan yang berasaskan komuniti dan dibuat secara berkelompok antara semua penduduk kampung. Dari aliran sungai, lahirlah kehidupan. Dari sebuah bot sederhana, tercipta masa depan untuk komuniti pendalaman. Duli Simon, RTM Onsoy.
Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.